Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatan min alsinatina yafqahu qawlana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berjumpa untuk kelas hari ini selepas exam ujian formatif 2. Kamu bagi tahulah kawan-kawan kamu, tak perlulah request untuk masuk lagi. Cakap Ustaz Harun tak terima sudah masuk. Lambat betul sudah. Okey. Baik. Tahniah sebab kamu sudah selesai jawab kamu punya formatif 2. Sebelum tu saya mau tanya dengan kamu, saya mau tahu dari kamu, soalan formatif 2 susah ke senang? Subjektif susah. Subjektif susah. Okey, lagi? Ya, Itu apa, saya tak dengar jelas. dua-dua pun susah. Susah, okey. Baik. Nantilah baru saya cerita pasal formatif 2 ya. Saya sambung mengajar dulu. Saya takut nanti mood saya bertukar jadi tidak bagus. Okey. Hari ini kita belajar satu tajuk. Tajuknya adalah santuni jiranmu. Santuni jiranmu, pasal jiran lah. Ya. Saya rasa dan saya yakin semua pelajar Dua An-Nasa ini ada jirannya. Tak kalau tinggal sendiri-sendiri dalam hutan. Baik. Saya mau share screen. Kalau kamu nampak skrin saya, kamu bagi tahu dengan saya. Nampak? Nampak. Okey, hari ini kita belajar tajuk untuk yang akhlak Islamiah, bidang akhlak, pelajaran yang ke-27. Kamu boleh tengok dalam buku kamu, kalau tidak ada kamu tengok di sini, di skrin ni. Baik. Apa maksud jiran? Jiran dari segi bahasa adalah orang yang berada di sekeliling. Itu senang fahamnya. Jiran ni maksudnya orang yang berada di sekeliling kita. Tak kira lah kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Yang penting dia berada di sekeliling kita, itulah dikatakan jiran. Baik, menurut istilah pula, jiran ni adalah orang yang tinggal berdekatan sehingga 40 rumah dari setiap penjuru. Apa maksudnya ni? Baik, jiran ini dari segi istilah Islam pula adalah orang yang tinggal 40 rumah ke depan kita, 40 rumah belakang kita, 40 rumah kiri kita, 40 rumah kanan kita, 40 rumah atas kita, 40 rumah bawah kita. Begitu. Maksudnya dalam persekitaran 40 rumah kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah, semua itu adalah jiran kita. Jadi kita mesti menyantuni jiran kita. Boleh faham maksud jiran? Boleh. Okey. Mungkin kamu tinggal di rumah teres, mungkin ada yang tinggal di rumah sendiri, kan di atas tanah sendiri, bukan tinggal di kawasan taman perumahan. Baik. Mungkin kamu tidak pernah berjiran di atas, di bawah. Saya dulu waktu masa di KL, waktu masih belajar lagi di universiti, saya tinggal di Flora Damansara. Tinggal di kondo di Flora Damansara. Saya tinggal di tingkat 21. Rumah saya berada di tingkat 21. Maksudnya daripada tingkat 20 sampailah tingkat yang pertama adalah jiran saya. Dan daripada tingkat 22 sampailah ke atas tingkat yang ke-50 adalah juga jiran saya. Jadi begitu yang dimaksudkan 40 atas, 40 bawah, begitu. Okey. Itu maksud jirannya. Baik. Ini dalilnya. Dalil nakli galakan kita untuk menghormati jiran. Kita tengok daripada firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Okey, saya mau satu orang baca. Sekejap. Hafalkah ataupun tak hafal?
Surah An-Nisa ayat 36. Alamak. Okey, siapa boleh baca ni? Ni saya sudah share di screen ni. Tinggal baca saja. Ada? Iya, Okey, baca silakan. Siapa nama tu? Hazim. Hazim. Okey, silakan Hazim. Hazim saya A'udzu tambah lagi 2 billahi markah. minasyaitonir rajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsanan wa bidzil qurba wal yatama wal masakin wal jari bil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil. Wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana muqtalan fakhura. Sadaqallahul Azim. Terima kasih Hazim. Saya sudah tambah 2 markah ya untuk kamu punya exam nanti sumatif 2, exam akhir tahun. Baik, kalau dari segi dia punya maksud di sini, ini bahasa Inggeris lah. Okay. Worship Allah alone and associate none with Him, and be kind to parents, relatives, orphans, the poor, near. Near maksudnya adalah jiran, near and distant neighbors, close friends, needy travelers, and those bondspeople in your possession. Surely Allah does not like whoever is arrogant, boastful. Okay. Ayat ini menuntut kita supaya kita menghormati jiran kita dan juga kita buat baik dengan jiran-jiran kita. Baik. Daripada hadis pula ada juga dia punya dalilnya. Dalil nakli daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya bacakan dia punya matan hadisnya, dia punya bahasa Arabnya. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia hendaklah memuliakan jirannya. Ini adalah perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi komplit, sempurna sudah, lengkap sudah. Firman Allah pun ada, hadis pun ada. Bermaksud kita wajib menghormati jiran kita dan tidak boleh buat benda yang tidak bagus kepada jiran kita. Baik, seterusnya kita tengok adab-adab yang berjiran, amalan Rasulullah yang pernah Rasulullah buat. Okey. Yang pertama adalah melayan jiran dengan baik walaupun bukan Islam. Ini, tak semestinya dia itu adalah bukan Islam, kita nak mau layan dia, kita nak mau tanya khabar dia. Layan dia bagus-bagus. Macam mana kita layan jiran kita yang beragama Islam, begitulah kita layan jiran kita yang bukan Islam. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta tetamu memberi salam di tepi pintu supaya tidak ternampak aib di dalam rumah. Ini. Kalau kita mau pergi rumah orang, ini kebiasaannya ni orang langgar ni benda ni. Okay. Kalau macam beraya kan, kita jaranglah pergi ziarah jiran kita kalau bukan musim perayaan. Kalau tema musim perayaan kah, ataupun dia buat kenduri kah, ataupun dia buat majlis sambutan apakah di rumahnya, dia jemput kita pergi sana, ataupun kita mau pergi ziarah dia, rumahnya bertutup, kita mesti bagi salam di tepi pintu. Kita tak boleh berdiri depan pintu baru kita bagi salam. Kecuali kalau kita bagi salam di depan pintu pagarnya yang besar tu. Itu boleh depan pintu. Tapi kalau kita depan pintu rumah, kita tak boleh bagi salam di betul-betul depan pintu rumah. Sebab apa? Nanti nampak apa yang terjadi di dalam. Jadi kita bagi salam di tepi pintu. Kadang-kadang di pintu ni, kalau kita bagi salam, orang dalam rumah, tuan rumah tak jawab, kita pergi mengintai daripada lubang lubang kunci tu. Itu tak bagus begitu. Sebab itu Rasulullah dia akan minta tetamu bagi salam di tepi pintu. Okay. Yang ketiga, Rasulullah akan menyuruh Abu Zar memperbanyakkan kuah ketika memasak untuk diberikan kepada jiran. Ini pun sama.
Ini yang diamalkan oleh Rasulullah dan sampai sekarang kurang sudah. Tapi waktu zaman saya kecil dulu masih lagi dibuat. Bila terutama waktu puasa lah, waktu bulan puasa, bila ibu kita masak kan, bila dia masak, dia akan masak lebih sedikit, lepas tu dia akan suruh kita hantar pergi rumah sebelah, hantar pergi jiran, rumah jiran. Dia Islam kah, dia bukan Islam kah, dia akan suruh hantar pergi rumah jiran. Kamu pernahkah disuruh hantar pergi sebelah? Hantar makanan? Pernah. Pernah kan? Maksudnya masih diamalkan sampai sekarang. Itulah yang dibuat oleh Rasulullah dan sampai sekarang pun masih lagi diamalkan. Okay. Bila kita bagi makanan dengan jiran sebelah rumah kita, diorang mesti juga ada makanan diorang kasih balik kan? Diorang bagi balik dengan kita. Diorang ganti balik lah. Istilahnya kita pakai, diorang salin balik. Diorang akan bagi balik makanan tu. Makanan yang lain lah, makanan yang diorang masak. Baik. Seterusnya, adab yang seterusnya adalah Rasulullah meminta agar jiran diberi keutamaan dalam berjual beli dengan menawarkan kepadanya terlebih dahulu. Ini kalau kita buat bisnes. Kalau kita berniaga, jual apa sejak pun, kita tanya dulu dengan kita punya jiran. Aku ni ada jual ini, kau maukah? Aku tolak murah-murah saja ni, tak payah mahal. Kita jiran-jiran juga, bah. Begitu. Tak terus-terus pergi jual sama orang lain. Boleh kita buat begitu, tapi kalau ikut ajaran amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita utamakan dulu dengan jiran. Tanya dulu jiran berminat ataupun tidak. Kita jual handphone, tanya dengan jiran, kau mau ke tidak aku jual handphone ni? Aku sudah beli handphone baru, iPhone iPhone yang terbaru ni, saya pun dah ingat sudah. Jadi ini handphone Nokia ni kau ambil lah. Kalau kau mau, aku jual sama kau murah-murah je, RM9.90. Kalau kau mau lah. Tawarkan dengan jiran dulu. Apa saja perniagaan yang kita buat, kita akan dapat pahala sunnah kalau kita utamakan jiran dulu. Okay. Seterusnya, memberikan hadiah dan makanan kepada jiran. Saling bertukar hadiah. Kadang-kadang bukan selalu kita boleh pergi rumah jiran, pergi ziarah dia. Tapi sekurang-kurangnya bila kita balik rumah, kita beli apa-apa di jalan, beli kuih kah, beli buah kah, beli apa-apa saja kita hadiahkan dengan diorang, bagi dengan diorang, sama-sama merasa. Jadi dia akan memupuk lagi, menguatkan lagi kita punya hubungan semangat kejiranan. Inilah adab-adab berjiran yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, setakat ini boleh faham? Boleh. Boleh ya? Okey. Lepas ni saya mau tanya nanti pengalaman kamu sendirilah hidup berjiran. Apa perangai-perangai ataupun perbuatan jiran kamu yang kamu tidak suka. Nanti saya akan kita akan cerita pasal benda tu, bercerita sikit. Baik, kita sambung dulu sedikit pasal hak dan kewajipan terhadap jiran. Jiran ni terbahagi kepada 3. Jiran ni terbahagi kepada 3. Kamu dengar betul-betul, kamu mau catat, kamu apakah, yang penting kamu mesti ingat. Ada 3 hak dan 3 jenis jiran. Yang pertama, jiran kita adalah beragama Islam dan juga ahli keluarga kita. Okey, saya ulang balik. Jiran kategori yang pertama adalah dia beragama Islam dan dia juga merupakan ahli keluarga kita. Okey. Jadi apa yang perlu dia dapat daripada kita? Haknya adalah yang pertama, hak dia sebagai Muslim, hak dia sebagai keluarga, dan hak dia sebagai jiran. 3 hak dia perlu dapat daripada kita. Kalau jiran kita itu adalah orang yang beragama Islam dan juga merupakan ahli keluarga kita. Faham jenis yang pertama? Faham. Okey. Jadi apa kewajipan kita kepada jiran? Untuk yang 3 hak ni, mendapat ketenangan. Berikan ketenangan kepada jiran kita dan juga ahli keluarga kita. Keselesaan, keselamatan. Maksudnya kita layan jiran kita ni bagus-bagus, panggil panggilan yang bagus. Keluarga kan, kalau dia ni sudahlah keluarga kita, tinggal bersebelahan dengan kita lagi, sudah dikatakan sebagai jiran. Lepas tu dia sebagai Muslim lagi, seagama dengan kita. Jadi kita mesti layan dia bagus-bagus. Itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, jiran jenis yang kedua adalah dia jiran yang beragama Islam tapi dia bukan keluarga kita.
Dia Islam tapi dia bukan keluarga. Tadi yang pertama, dia Islam dan dia juga adalah keluarga kita, kerabat kita. Yang kedua adalah dia beragama Islam tetapi dia bukan keluarga kita. Contoh kawan sekolah, tinggal di sebelah rumah kita, kawan sekolah ataupun kawan jiran satu taman kita. Tidak ada satu orang pun yang berkeluarga dengan kita di situ. Jadi jiran-jiran kita nih yang cuma beragama Islam tapi bukan kerabat kita, bukan keluarga kita. Diorang cuma boleh dapat dua hak saja. Yang pertama, hak diorang sebagai Muslim dan yang kedua, hak diorang sebagai jiran. Jadi apa yang perlu kita buat kepada diorang ini? Kita bagi nasihat, kita bagi teguran, kita menyapa diorang bagus-bagus. Lepas tu mengajak diorang buat perkara yang baik dan juga kita larang diorang buat perkara yang tidak bagus. Okey. Dan yang ketiga, jenis yang ketiga, jiran adalah jiran yang bukan Islam. Dia bukan Islam dan dia juga bukan keluarga kita. Keluarga kita Islam lah. Kalau yang non-Muslim tu yang sudah masuk Islam, itu lain cerita ya. Ini yang bukan Islam. Bila dia bukan Islam, dia cuma dapat hak dia sebagai jiran sahaja. Dia cuma dapat satu hak, iaitu hak sebagai jiran. Jadi apa yang perlu kita buat kepada dia? Kewajipan kita mengambil berat terhadap penderitaan jiran. Kalau dia sakit, kita tolong jaga, kita tolong masakkan bubur supaya dia ni ada benda boleh dimakan. Yang kedua, tidak mengintai aurat jiran. Mentang-mentang dia tu bukan Islam, mau pergi mengendap anak orang sana, tak boleh. Tidak boleh. Itu kewajipan kita, tidak boleh pergi tengok orang jiran sebelah dia punya aurat lah, tak boleh. Yang ketiga, menjaga rumahnya kalau dia tiada di rumah. Kalau katakan dia Chinese New Year ataupun tahun baru ataupun Christmas, jiran kita ni non-Muslim, dia balik kampung. Jadi rumah yang sebelah rumah kita ni dia tinggalkan kosong. Jadi kita sebagai jiran wajib kita menjaga rumah itu dengan baik. Okey, apa perbezaan tiga-tiga kategori ini? Baik, dengar betul-betul. Perbezaan antara ketiga-tiga jenis jiran ini, satu Muslim dan ahli keluarga. Bila disebut sebagai Muslim dan ahli keluarga, kita boleh bawa diorang sampai ke dapur. Istilahnya begitulah, maksudnya begitu. Diorang boleh buat apa saja di rumah kita. Kita boleh bercerita apa saja dengan dia. Yang kedua, Muslim tapi bukan keluarga kita. Maksudnya dia cuma sampai di ruang tamu saja. Dia tak boleh lebih daripada ruang tamu tu, masuk sampai ke dalam kalau dia datang ke rumah. Begitu. Yang ketiga, bukan Islam, maksudnya di situ sajalah, sampai di ruang tamu tu saja. Begitu. Kalau dia tu keluarga kita, dia boleh untuk sampai masuk ke dalam sana, tapi mesti jaga adab-adabnya. Okey, boleh faham hak dan kewajipan terhadap jiran? Boleh. Boleh ya? Okey, insya-Allah boleh. Baik, ini kewajipan yang biasa kita buat untuk zaman sekarang ni. Kalau kita ni hidup berjiran. Apa kewajipan yang pertama yang kita perlu buat? Bertegur sapa. Jumpa jiran kita, nampak jiran kita, tegur dia, bagi salam. Kalau dia Muslim, Assalamualaikum. Kalau dia bukan Muslim, selamat pagi, hai. Kalau enggak pun, kalau terlupa mau bagi salam tu, senyum sajalah. Senyum saja tengok dia. Yang kedua, menggembirakan jiran dan mengucapkan tahniah apabila dia mendapat nikmat. Bukannya kita bersaing-saing dengan jiran, enggak. Bersaing-saing ni, pantanglah jiran tu dapat apa, kita pun mau dapat lebih daripada dia. Jiran beli handphone baru, kita pun mau beli handphone baru. Jiran beli kereta baru, kita pun sakit hati, mau juga kereta baru. Jangan begitu. Kalau jiran dapat nikmat, kita ucapkan tahniah, kita gembiralah, happy dengan dia. Yang ketiga, berbuat baik dan tidak menyakitinya. Yang keempat, menjaga harta benda jiran dan meminta izin jika hendak menggunakannya. Anda boleh main pakai saja. Mesti minta izin kalau mau pakai. Selepas itu, saling memberi hadiah. Ini amalan Rasulullah, boleh kita amalkan sampai sekarang. Menghormati antara satu sama lain. Apalagi kalau tinggal dalam keadaan yang jiran kita bukan Islam, jiran kita
agama lain, itu kita mesti hormat. Kita tak boleh juga terlampau berhabis kita mau mentang-mentang kita ni keluarga Muslim, kita mau kalau azan tu kalau boleh pasang speaker tu di luar rumah kita, tak boleh begitu. Mesti menghormati jiran kita yang lain. Baik, seterusnya tidak berhasad dengki dengan kelebihan jiran. Ini yang saya katakan tadi, pantang nampak jiran beli apa, kita pun mau. Jangan sampai begitu. Nanti boleh bergaduh. Berbicara mengikut keperluan. Cakap tu jaga kita punya percakapan, jangan sampai menyakiti hati jiran. Menjaga maruah diri dan tidak mengumpat antara satu sama lain. Ini rasanya susah bani kan? Kalau orang bilang tidak mengumpat antara satu sama lain kan? Sebab kalau jiran ni berjumpa sama jiran, kalau kena lagi dia punya mulutnya yang begitu, aduh. Kalau boleh daripada lepas subuh sampai zuhur itu berdiri di depan rumah bercakap saja. Orang Bugis bilang matoge. Mengumpat saja, habis semua satu taman tu diceritakan yang orang punya aib. Orang punya cerita. Mamak si anu, mamak si ini, mamak si itu, bapak si ini, bapak si itu, dia ini. Banyak tu ceritanya. Sudah habis satu, jirannya lagi pula tambah. Dia kasih pedas-pedas lagi dia punya cerita tu. Sebaiknya jangan begitu. Ya. Seterusnya memastikan jiran selesa dan aman. Okay. Kalau contohnya kita piara kucing. Piara kucing kah? Kita piara arnab kah? Kalau yang tinggal di taman perumahan, di taman-taman, di rumah-rumah teres, biasanya jiran kita akan orang akan pelihara, akan bela kucing. Dan kalau yang jiran bukan Islam, dia orang akan bela anjing. Pastikan bila kucing kalau kita bela kucing itu tidak sampai buang najis, tidak sampai berak di rumah jiran. Pastikan benda itu tidak jadi begitu. Kucing kita jaga bagus-bagus. Jangan sampai menyusahkan jiran kita. Sama juga dengan kalau kita tinggal di rumah sendiri, di kampung. Kita tinggal di kampung, rumah kita sendiri. Rumah tidak ada pagar, jadi kita piara anjing. Sebab untuk mengelakkan pencuri masuk dalam rumah kita letak anjing di depan pagar utama kita, pagar besar kita. Jadi anjing ini kencing-kencing, diangkatnya kakinya, kena dengan rumah jiran di sebelah. Jangan sampai begitu. Okay. Seterusnya melahirkan simpati terhadap kesusahan jiran. Kalau jiran dalam keadaan susah, tolong. Apatah lagi sekarang, kamu tingkatan 2 sudah, jadi saya tidak akan lapik-lapik lah apa saya mau cakap. Jadi kamu boleh faham sendiri, saya anggap kamu ni sudah matang. Kamu tingkatan 2 sudah, saya anggap kamu ni macam kawan-kawan saya juga. Tolong, sekarang ni waktu COVID, kamu tengok-tengok juga kamu punya jiran di kiri kanan tu. Jiran-jiran yang di sekitar kamu tu. Kamu tengok juga ada yang susah kah? Ada yang perlu makanan kah? Kalau dia susah, bantu dia. Bantu jiran. Bagi makanan kah, bagi sedikit duit kah? Kalau kamu tidak mampu pun kamu bagi tahu dengan kamu punya ibu bapa. Bagi tahu dengan mamak kamu, bolehkah belikan sedikit makanan untuk diorang di sebelah. Untuk kita buat baik dengan jiran, mana tahu dia orang tak ada makanan untuk dimakan kan? Sekarang ni COVID. Jadi kita mesti tolong juga tengok-tengokkan jiran kita. Baik. Ini kewajipannya. Banyak sebenarnya, tapi ini adalah antara yang boleh kita buat. Apa hikmahnya kita mengamalkan adab berjiran ini? Hikmahnya yang pertama adalah hidup dalam keadaan aman dan damai, kerana masing-masing mengamalkan tanggungjawab yang sewajarnya. Hidup tak bergaduh-gaduh, tak akan menyindir-nyindir, taklah membelawan itu, membelawan ini. Tetap semua hidup aman saja. Yang kedua, maruah diri dan keluarga terjaga kerana tidak ada sifat bersangka buruk. Okay. Yang ketiga, berasa selamat dan selesa hidup berjiran kerana saling hormat, menghormati dan menjaga keselamatan. Kalau jiran sebelah belah anjing, dia pelihara anjing, lepas tu anjingnya dikasih lepas macam begitu, kita mau keluar daripada rumah pun, jalan-jalan di depan rumah pun, kita rasa tak selamat. Sebab apa? Nanti takut anjingnya mengejar. Kalau yang boleh lari, larilah. Kalau yang kena lagi pelajar puteri time tu pakai skirt, pakai skirt lah. Pakai skirt, pakai baju kurung kah, pakai jubah kah.
tak koyak dia punya kain tu semua. Jadi bila kita ada apa-apa hidup berjiran, kita mesti jaga bagus-bagus supaya tidak menyusahkan orang lain. Kita hormat dengan orang, jadi kita jaga kita punya peliharaan sendiri. Jaga kita punya kucing. Kalau kita bela anjing pun di kampung, untuk keselamatan pun kita memastikan anjing itu tidak menyusahkan jiran-jiran kita. Seterusnya, kemungkaran mudah dicegah dengan mengukuhkan hubungan silaturahim. Kalau ada masalah macam contoh jiran kita kena pecah rumah, ada pencuri masuk rumahnya. Jadi kita pun tolong, bukan tolong pergi tumbuk pencuri tu, pergi pukul, enggak. Kita pun tolong telefon polis, tolong dia. Kalau kebakaran kita tolong. Kita tolong selamatkan barang-barangnya, kita tolong apa yang perlulah. Melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan hormat menghormati kerana masing-masing menjaga adab berjiran. Yang terakhir, menikmati keamanan dan keharmonian kerana semua rakyat memahami tanggungjawab masing-masing. Inilah sebenarnya hikmah adab berjiran. Kalau kita hidup berjiran ini sebenarnya bagus, senang sih hidup kita. Bila ada kematian, ada orang meninggal di rumah kita, jiran-jiran akan datang tolong. Dia tolong masakkan untuk kenduri, dia akan tolong panggilkan imam, dia akan tolong uruskan jenazah, dia akan tolong semuanya. Kita tak boleh buat apa-apa sebab kita tengah sedih. Kita sedih, tak tahu sudah mau buat apa, jadi jiran lah yang tolong kita. Sebab itu bagus kalau kita buat baik dengan jiran, kita hormat jiran, kita amalkan adab-adab kepada jiran. Coba kalau bayangkan, kalau kita jahat dengan jiran, balik-balik kita mengutuk dia, balik-balik kita menghina dia. Nanti kalau ada kematian di rumahnya, apa jiran akan cakap? Pedulilah kau mati situ. Kau mati hidup balik pun tak saya mau pergi rumah kau. Tak, kita nak mau begitu kan? Kita tidak mau begitu, kita mau hidup dalam keadaan yang baik, jiran pun tolong kita. Jadi kita mesti mulakan dulu. Kita buat baik dengan jiran. Okey? Habis, sekian. Itu sahaja untuk adab santuni jiranmu, adab-adab kepada jiran. Baik, saya mau tanya, tadi kan saya ada bagi tahu soalan saya, pengalaman kamulah dengan jiran kamu, yang pengalaman yang kamu tidak suka ke ataupun pengalaman yang baik ke antara kamu dengan jiran kamu. Silakan. Siapa mau bagi tahu dulu, mau cerita dulu. Ada? Tiada? Tak ada jiran kamu? Sedihnya juga hidup kamu ni? Ustaz, kepala dulu Ustaz. Okey, Imran Hakim. Tidak Ustaz, Ustaz dulu cerita lagi. Apa dia? Ustaz buka cerita dulu Ustaz. Oh, saya yang buka cerita ya? Okey. Okey, begini. Lah kamu ni pun, saya suruh kamu cerita, saya pula disuruh buka cerita. Kalau saya tinggal di kampung. Saya tinggal rumah sendiri, rumah keluarga saya. Saya ada jiran lah. Jiran saya di kiri kanan saya ada jiran. Depan saya sungai. Belakang rumah saya kebun. Jadi, kalau rumah saya yang di kampung tu, jiran saya ni setiap minggu, seminggu sekali mesti akan datang ke rumah saya. Untuk apa? Berceritalah, ada yang bercerita dengan bapak saya, ada yang bercerita dengan nenek saya, dengan mamak saya. Kadang-kadang kami pun bercerita dia tu sampai dah ingat waktu. Tapi kalau saya tengok dulu, kalau diorang bercerita, kalau sudah bercerita begitu, saya tidak akan join sekali, saya tidak akan ikut sekali. Kalau diorang datang malam, baru saya ikut diorang bercerita. Sebab kalau diorang bercerita ni, tidak pandai ingat pulang. Kita ni mau solat, takkan pula kita mau bagi tahu situ, kejap ya, aku pergi solat dulu. Nanti dia pula terasa hati kan. Jadi kalau saya nampak dia datang waktu siang, saya tidak akan bawa dia bercerita. Tapi kalau dia datang waktu malam, biarlah sampai subuh bercerita pun tidak ada masalah. Saya akan temankan dia. Kalau macam sekarang ni saya tinggal di KK. Saya tinggal di KK di Menggata. Saya tinggal di rumah flat. Saya tinggal di rumah flat, rumah bertingkat. Jadi jiran saya ada di bawah, ada di atas, ada di depan, belakang, kiri, kanan. Jadi
Saya di sini kan saya bersyukurlah sebab apa yang saya suka dengan jiran saya sini, kadang-kadang kan kalau diorang masak kan sampai ke rumah saya dia punya baunya tu. Hari itu diorang makan, diorang bikin wajik. Tahukah wajik? Kuih wajik. Tahu. Kuih wajik tu kan yang warna coklat tu, diorang buat, diorang pakai kan pakai durian. Jadi ngam pula saya time tu tengah demam lepas dos yang kedua. Jadi saya berehat dalam bilik. Tiba-tiba pula masuk dia punya bau durian tu yang kuat betul dia punya bau masuk ke dalam bilik. Kamu bayangkan malam saya di situ, muntah saya dalam bilik. Sebab pening betul, lampu pening. Sampai terpaksa saya tengah malam saya buka tingkap, saya buka pintu. Biarlah orang bilang apa, orang menengok kenapa pula dia ni tiba-tiba dia punya pintu terbuka, tingkap terbuka ni semua. Sebab saya mabuk tercium bau durian tu. Saya boleh makan durian tapi dalam keadaan saya demam saya tak boleh tercium bau-bau yang tak bagus begitu. Tapi saya bersyukur sebab saya sentiasa kenyang di sini. Jiran saya hari-hari hantar makanan. Dia orang tahu kan saya tinggal sendiri. Saya tinggal sendiri, tak ada keluarga. Jadi kadang-kadang pagi tu, awal pagi saya tengah buat kerja, ada sudah tu yang telefon saya. Bagi tahu, Ustaz, ada saya depan rumah ni, saya mau hantar makanan. Dia orang hantarlah, hantar nasi goreng, hantar ayam, masa ini, masa itu, apa semua. Jadi saya ni hari-hari saya kenyang. Sampai terlebih makan sudah. Sampai dari tengah hari diorang hantar makanan, petang diorang hantar makanan, malam diorang hantar makanan. Jadi saya ni saya jarang masak sebab diorang hantar makanan. Paling-paling pun saya masak pun nasi je lah. Itulah bagusnya jiran-jiran saya di sini. Okey, Dan. Selesai cerita saya. Sekarang saya mau dengar cerita kamu. Apa pengalaman kamu hidup berjiran? Yang kamu tak suka dari jiran kamu atau benda yang kamu suka dengan jiran kamu? Okey, bismillah. Ada yang mau berkongsi? Siti Najia ada? Marilah saya cerita, Ustaz. Cerita, apa ceritanya? Tapi ini cerita time saya kecil lagi lah. Time tu, tengah main sama cousin, main bola kan. Lepas tu bola tu terkeluar daripada rumah. And dekat kawasan jiran kami tu ada pelihara anjing. Lepas tu kami pergi ambil terus kena kejar anjing. Gitulah. Tu dia punya owner nak jaga betul-betul anjing dia. Oh, dia kasih lepas anjingnya. Ya. Oh, bah. Saya pun pernah juga tu. Saya pasal anjing ni pun saya ada pengalaman tapi tak tahu lah. Kalau saya cerita ni pun nampak macam cerita minta maaf saya cakap cerita apa gila lah. Saya pernah, saya start pandai bawa motor waktu umur saya Form 2 kalau tak silap saya. Form 2 kalau saya tidak silap. Time tu cuti, saya dulu sekolah di SMAC. Cuti jadi saya balik ke Tawau. Balik ke kampung saya. Jadi malam tu saya pergi masjid, solat maghrib sama isyak. Lepas isyak baru saya balik. Jadi lorong rumah saya tu memang gelap sebab saya kan tinggal kampung. Lepas tu itu pun kawasan persendirian, bukan share dengan orang lain. Itu memang kawasan rumah saya. Lorongnya tu memang gelap. Ada lampu pun sudah tertutup dengan dia punya pokok pisang, daun pokok pisang ni. Jadi jiran sebelah rumah saya tu dia ada piara anjing, bukan satu, bukan dua, tapi 10 ekor anjing. Dia orang Kristian, dia orang Bisaya. Dia piara anjing 10 ekor. Waktu malam memang dia kasih lepas dia punya anjing-anjing ni. Malam dia memang kasih lepas. Jadi kamu bayangkan saya lalu di lorong tu, pikiran saya time tu kan tengah fikir, okay, lepas ni aku mau buat apa di rumah, mau buat ini, mau buat itu. Tengah-tengah saya pula limpas depan rumah jiran saya tu, dia orang pergi gonggong dengan saya. Dia orang pergi gonggong sampai baru orang kejar. Jadi saya ni pun motor tu sudahlah motor tua, motor lama, jadi tak boleh race bah. Tak boleh race, apa saya buat? Saya parking motor tu di tepi, saya pula kejar tu anjing balik.
Saya pun tak peduli. Anjing tu pun mungkin dia tengok kan, berani pula ni orang, dikejarnya pula kita. Saya kejar tu anjing balik. Bila saya kejar tu anjing balik, saya pun macam baru terfikir, time tu baru datang pikiran saya, bodohnya aku, kenapa aku pergi kejar anjing? Sorry, saya tak cakap perkataan tu. Minta maaf ya, saya tersebut perkataan tu, minta maaf. Jadi saya pun terfikir, kenapa juga saya mau pergi kejarnya anjing? Jadi saya patah balik. Bila saya patah balik, yang anjing ni pun pergi kejar saya balik. Nah, jadi malam tu berkejar-kejar lah kami. Malam tu sampailah 3 kali kan berkejar begitu. Saya takut dia kejar saya, jadi saya kejar dia balik. Sudah anjing tu perasan saya tidak kejar dia, dia pula kejar saya balik. Nah, begitu. Sampailah ke rumah, motor saya tinggalkan sudah di situ. Saya dekat sudah dengan rumah saya, jadi motor saya tinggalkan situ. Saya tidak sudah pergi peduli itu motor. Kau mau dicuri orang kah, kau mau diambil orang kah, terserah lah. Yang penting aku selamat, tidak kena gigit anjing. Besoknya tu, saya pergi jumpa jiran saya kasih tahu, ni kau punya anjing-anjing ni ya, 10 ekor ini, tolonglah bah kasih tahu sama anjing ni. Saya jenis kalau bercerita sama orang kan, saya akan kasih jaga saya punya bahasa lah supaya orang tidak terasa hati. Saya cakap sama jiran saya bilang, ini anjing kau kau kasih tahu sama dia, kalau nampak muka ini limpas depan rumahmu, lalu depan rumahmu, jangan kejar. Terus jiran saya pun ketawa, dia bilang, oh anjing saya kejar kau kah? Terus saya bilang, indah lah. Bukan dia kejar, dia jalan sama-sama lagi dengan saya semalam tadi. Sampai berkeringat saya. Nah, itulah cerita saya pasal anjing. Okay, next. Ada lagi cuma share cerita? Ammar Haziq? Ahmad Imtiaz? Tiada. Sedihnya hidup kamu ni, ada cerita. Tiada Ustaz. Ada yang mau share cerita sebelum kita sambung? Tiada ya? Okey. Tak apa. Okey juga. Tak juga saya marah hari ini, okey saya. Okey. Bismillah. Sekarang kita cuba tengok ni, game ni. Okey, ini game kita buat, kamu tengok. Kalau kamu ya. Nampak kah? Nampak. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Pilih pernyataan yang menunjukkan sikap jiran yang tidak baik. D. Okey, betul. Okey, soalan kedua. Tidak beradab dengan jiran akan menyebabkan D. D. Okey. Baik, soalan yang ketiga. Mendapat ketenangan, keselesaan dan keselamatan seperti memanggil jiran dengan suara yang sesuai merupakan Bismillah. Bismillah. Betul. Okey. Yang keempat, hubungan baik sesama jiran dapat dijaga dengan mengamalkan adab seperti dan tidak menyakiti. Oh, bukan mengumpat ya. Memberi nasihat, mengajak ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran. Pernyataan apa ni? Di sebelah adalah merupakan C. Try dulu B. Okey, cuba kita try. Salah. Jawapannya nanti kita tengok. Berikut adalah hikmah beradab dengan jiran kecuali. Kenapa? Habis masa. Dia
bikin terkejut sekejap. Leaderboard ni apa ya? Siapa ni? Start again. Okay, kita jawab yang bawah ni dulu. Okay, soalan ke-6. Salah satu adab berjiran yang diamalkan Rasulullah ialah memberikan dan kepada jiran. A. Okey, 7. Hubungan baik sesama jiran dapat dijaga dengan mengamalkan adab seperti Oh, ini pasal mengumpat tadi. Okey. 8. Pilih pernyataan yang menunjukkan sikap jiran yang tidak baik. D. Oh, dia shuffle soalan. Ini rasanya sudah jawab tadi. Bertegur sapa, berbuat baik dan tidak menyakiti, tidak berhasad dengki. Pernyataan di sebelah merujuk kepada B. Antara yang berikut, yang manakah maksud jiran dari segi bahasa? A. D. D. Yang mana satu? D. Memberi nasihat, mengajak ke arah kebaikan, mencegah kemungkaran. Pernyataan di sebelah adalah merupakan C. Yang terakhir, memuliakan jiran, membuktikan seseorang beriman kepada Allah dan Rasul. B. Kan ada hadisnya tadi tu. Ikut hadis. Okey, kita cuba terus jawab ni. Berikut adalah hikmah beradab dengan jiran kecuali B. Lamanya membaca. Okey, 4. Mendapat ketenangan, keselesaan dan keselamatan. Apa? B. Okey. Soalan 3. Tidak beradab dengan jiran akan menyebabkan D. Okey. Soalan 2. Jiran dari segi istilah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita sehingga berapa rumah dari setiap penjuru? C. 40. Berikut adalah kewajiban terhadap jiran bukan Islam kecuali C. Okey. Okey, sudah selesai. Okey. Jadi itu sahaja untuk hari ini. Sebelum saya bagi tahu markah, sekejap ya. Jadi kerja kamu untuk minggu ini, dengar betul-betul, nanti kamu sampaikan dengan kawan-kawan kamu. Yang pertama, tolong siapkan semua latihan, kan nanti ada seminggu cuti, tolong siapkan semua latihan yang pernah saya kasih sebelum ini. Siapkan semuanya. Buka sekolah nanti, waktu kelas nanti, saya mau cek satu per satu. Ustazah ni pun nantilah berkunun. Satu per satu. Ya, saya mau cek satu per satu supaya saya boleh semak kerja kamu. Faham?
Faham. Faham ya? Okey, sampaikan dengan kawan kamu juga begitu. 1 minggu masa ni, siapkan semua kerja kamu. Masukkan dalam Google Classroom ataupun kamu WhatsApp saya secara personal. Okey. Itu saja untuk latihan kamu. Okey, latihan untuk tajuk ini nanti saya bagi dalam WhatsApp. Saya tolong hantarkan soalan di situ. Okey. Ada apa-apa soalan? Dadah. Dah. Ya ada ya. Okey. Jadi kamu moto markah kamu formatif? Ada Maukah? Oh. Okey. Jadi saya kasih dulu ya. Kasih akhiri dulu di sini ya. Okey, terima kasih semua.